Assalamualaikum, hari ini saya nak kongsi dengan anda cara buka pasang segala jenis belting termasuklah timing belt. Sini kita ada timing kit, dalam dia ada timing belt, tensioner bearing, camshaft dan crankshaft oil seal. Okey, alang-alang bila kita dah buka timing belt, strongly recommend sekali jalan tukar dengan water pump. Okey, satu botol coolant untuk top up. Last kali belting 3 beradik, iaitu belting power steering pump, belting alternator dan belting compressor aircon. Okey, semua barang ni anda boleh dapatkan dari puchongauto.com. Linknya di description box di bawah. Nasihat saya, sifir pakai timing belt ni senang je. Tukar setiap 70,000 km atau 3 tahun sekali lah. Tengok yang mana datang dulu. Jangan lajak. Kalau dia putus, tak pun di mana kes dia, gigi-gigi dia dah rongak, boleh pokai sebulan punya gaji. Okey, first step, kita perlukan jack dan support pada bahagian bawah oil sump. Sekarang ni kita nak buka engine mounting, tapi sebelum tu longgarkan dulu filter dryer supaya kita ada ruangan yang lebih untuk buka nut saiz 19mm. Okey, ini dia punya bentuk dia. Dan pada bahagian melintang sini, nut 14mm pun kita kena looskan juga. Saya akan pakai spanner ratchet macam ni untuk memudahkan kerja. Okey, dah keluar. Dan pada bahagian atas ni ada satu nut, dua nut dan satu bolt sama juga 14mm yang kita dah keluarkan dia. Dan bolt yang melintang ni, tangan kanan saya akan tolak, tangan kiri kita akan tarik bolt yang melintang ni. Okey, ini dia punya rupa dia. So finally kita dah boleh tarik keluar engine mounting seketul. Okey, nice. Benda seterusnya kita kena longgarkan belting power steering pump. Cara dia sangat senang. Bawah ni ada bolt saiz 12mm. Saya akan looskan dia. Dan pada bahagian atas kita akan buat benda yang sama, tapi malang sekali. Spanner tak boleh nak masuk. Ni, lubang dia tak sama. So saya akan pusingkan sedikit crank pulley ke depan, bagi dia punya lubang dia selari dengan bolt. Sekarang barulah saya boleh masukkan spanner dan looskan terus bolt 12mm. Sebelum kita keluarkan belting power steering pump, kita akan longgarkan dulu ke 4 biji bolt saiz 10mm pulley water pump. Tolak power steering pump ke depan untuk melonggarkan belting. Lepas tu barulah kita boleh keluarkan belting power steering pump sepenuhnya. Ini dia punya bentuk dia. Okey, baik, ini adalah belting compressor aircon. Cara nak buka dia sangat senang. Tepi ni ada nut saiz 17mm, kita kena buka. Lepas tu kita kena unscrewkan dia sampai tensioner tu turun ke bawah. Bila belting dah kendur, kita dah boleh keluarkan belting compressor aircon. Senang je. Belting ketiga yang kita kena buka iaitu belting alternator. Cara nak buka dia pun sangat senang. Dekat sini kita kena looskan nut 12mm. Looskan je, jangan buka. Lepas tu dekat sini ada lock bolt, kita kena buka sama juga 12mm. Jangan buka habis. Dan dekat sini adalah adjuster bolt. Kita kena looskan adjuster tu. Okey, bila dah loose, kita akan tolakkan alternator ke depan. Lepas tu saya akan try belik-belik sikit dan keluarkan alternator dari dia punya pulley dia. Okey, dan kita akan keluarkan belting alternator dari bawah. Okey, nice. Okey, sekarang ni kita dah keluarkan ketiga-tiga belting pada bahagian luar. Belting alternator, belting compressor aircon dan belting power steering pump. Kemudian cabut ke 4 biji bolt saiz 10mm yang kita longgarkan tadi dekat pulley water pump. Lepas tu kita akan tarik keluarkan pulley water pump. Ini dia. Lepas tu kita kena cabut juga ke 4 biji bolt saiz 10mm yang lekat dengan crankshaft pulley dekat sinilah. Untuk bolt saiz 19mm kat sini kita kena pakai impact gun sebab dia agak ketat. Okey dah. Lepas tu kita akan keluarkan bolt crankshaft pulley saiz 19mm diikuti dengan crankshaft pulley. Okey. Pulley bawah ni ada beberapa pieces. Ini adalah pulley sebelah dalam, ini pulley sebelah luar dan ini adalah dia punya washer. Sini adalah bolt 19 dan 4 biji bolt saiz 10mm. Kita akan buat macam ni supaya stay organized, tak nak pasang terbalik. Nak buka cover timing belt ni sangat senang, beberapa biji skru. So saya just go through saja Okey, tarik juga dia punya pencelup dipstick dia. Sama juga cover timing belt pada bahagian bawah. Dan sekarang kita dah boleh akses sepenuhnya ke timing belt. Okey, sebelum kita cabut timing belt, jangan lupa kita kena looskan dulu camshaft bolt saiz 17mm. Cara dia macam ni, tahan dengan menggunakan screwdriver. Lepas tu saya akan pakai soket 17mm dan breaker bar. Oh, ketat.
Okey, untuk camshaft bolt ni kita loosekan saja dulu, jangan buka. Dekat crank gear bawah ni saya akan masukkan semula bolt 19mm puli crankshaft supaya kita nak setkan balik timing mark atas dan bawah. Okey, sekarang masa untuk kita setkan timing mark atas dan bawah. Kita kena pusingkan crank gear sampai timing mark tu dia ngam-ngam cun-cun. Okey, saya nak bagi tahu, ambil take note perhatian penting. Anak panah kat sini mesti dia kena selari dengan anak panah dekat head dekat sini. Mesti selari sini dengan sini. Jangan lari walaupun satu gigi kalau boleh. Mesti selari, mesti ngam-ngam. Pada bahagian bawah sama juga, titik dekat crank gear mesti sama dengan titik dekat pada bahagian dalam kat sini. Mesti kena ngam-ngam. Tapi untuk kes ni anda boleh tengok dia dah lari 1,5 gigi hasil pemasangan sebelum ni. So benda ni akan menyebabkan petrol kuat makan, kereta under power. 1 gigi 2 gigi lari okey lagi lah. Kalau 4 gigi ke atas, barai enjin, koyak poket. Cara betul nak buka timing belt, kita kena longgarkan dulu bolt tensioner bearing saiz 12mm. Lepas tu dekat sini pun sama, saiz 14mm. Spring tensioner kita kena longgarkan dulu, jangan buka Lepas tu saya akan selit dengan menggunakan screwdriver mata lepeh. Saya akan selitkan dekat sini, kemudian kita akan boleh release dia punya ketegangan dia. Kita akan tolakkan sedikit tensioner ke belakang. Lepas tu bila saya dah tolakkan tensioner ke belakang, saya akan tahan. Pada masa yang sama saya akan keluarkan timing belt dari cam pulley pada bahagian atas. Okey, ini dia. Saya dah keluarkan timing belt dari bahagian atas. Lepas tu dengan perlahan-lahan kita akan releasekan semula tensioner bearing. Okey sahabat-sahabat semua, sekarang kita dah berjaya cabut timing belt yang lama. Untuk timing belt yang lama ni saya tak tahu brand apa, dia tak ada tulis. So lebih baik kita tukarlah. Nak cabut tensioner bearing, kita tarik dan tahan dia ke belakang. Sambil pada tu kita akan buka bolt saiz 12mm. Kemudian kita akan releasekan semula ke depan. Bolt saiz 14mm sini pun kita kena buka sampai habis. Bolt tensioner bearing punya spring. Lepas tu barulah kita boleh keluarkan tensioner bearing seketul. Okey, ini adalah tensioner bearing yang lama yang kita dah keluarkan tadi. Lepas ni kita akan pasangkan dengan tensioner bearing yang baru. Okey, next step. Cabut crank gear secara menegak. Lepas tu diikuti dengan crank gear punya plate. Cabut secara menegak. Okey, cantik sekali. Dan sekarang barulah kita boleh akses untuk tukar oil seal crankshaft. Dan anda tengok oil seal dia dah yang lama ni dia dah bocor dan sebagainya. So lepas ni kita akan gantikan dengan oil seal yang baru atas dan bawah. Untuk ganti oil seal pada sebelah atas, kita kena cabut bolt saiz 17mm dan cabut sekali bersama dengan cam pulley. Dan sekarang kita dah boleh akses ke oil seal atas. Ini adalah cam pulley bersama dengan dia punya bolt 17. Cara senang nak buka oil seal macam ni. Anda perlukan screwdriver yang besar jenis mata lepeh macam ni. Tapi janganlah pakai bulat-bulat yang jenis direct besi macam ni. So sebaiknya anda balut dulu dengan menggunakan masking tape ataupun duct tape, ataupun tak kisahlah sebab kita tak nak crankshaft tu cala. Bila crankshaft cala nanti dia boleh menyebabkan leaking balik. Okey, macam ni cara dia. Kita akan cucuk screwdriver ni ke oil seal. Kita akan cucuk ke oil seal. Lepas tu pada masa yang sama kita akan pusing ke kiri dan kiau dia. Okey, macam tu. Senang. Macam tu saja. Tak payah nak pakai special tools ke apa ke, pakai screwdriver mata lepeh sahaja. Okey, berjaya. Tips cara nak bagi oil seal tahan dengan lebih lama, kita akan sapu sikit minyak enjin ke keliling dia sebab dia bergeser dengan besi kan. Okey, dan selesai pemasangan, pastikan pemasangan tu kemas, dia tak sengit. Untuk kes ni dalam keadaan kemas dan sekata. Okey, cara nak tukar camshaft oil seal pun sama je cara dia. Kita cucuk dengan menggunakan screwdriver jenis mata lepeh. Lepas tu kita akan pusing dan pada masa yang sama kita akan kiaukan dia. Dia dah start keluar dah tu. Minyak enjin dah keluar. Okey, dah macam tu je, tak keluar peluh pun. Sebelum masukkan oil seal yang baru, pastikan permukaan bersih dan kering. Lepas tu kita akan tolak je dengan menggunakan jari. Untuk oil seal pada bahagian atas ni, kita tak payah ketuk dengan hammer macam crankshaft tu. Kita tolak aje dengan jari sampailah dia betul-betul dah cantik lah. Dia dah masuk dekat situ, tak ke dalam sangat, tak keluar sangat.
perfect. Okey, tukar plan last minute. Untuk video hari ni saya tak akan tukar water pump sebab nampak gaya water pump yang asal ni dalam keadaan yang masih baik lagi. Okey, kalau anda nak tahu macam mana cara nak tukar water pump, buka pasang water pump, anda boleh tekan link dekat atas yang saya dah sediakan sekarang ni. Alright, oil seal camshaft kita dah pasang dengan kemas dan oil seal crankshaft pun kita dah pasang dengan kemas. Semuanya baru. Sekarang ni ada lagi beberapa parts yang kita akan pasang, iaitu dekat sini kita akan pasang timing belt yang baru bersama dengan tensioner bearing. Okey, so jom kita mulakan. Okey, kita attachkan semula camshaft pulley, diikuti dengan masukkan dengan dia punya washer. Dan kita akan masuk, kita pusing dulu dengan tangan, masukkan thread dulu, dia punya bolt 17mm. Dan pastikan double confirm dia punya guide pin camshaft dekat sini dia masuk ke dua-dua lubang camshaft dan washer. Masukkan semula plate crank gear, jangan terbalik Tolak sampai dia masuk betul-betul rapat ke dinding. Okey, lepas tu kita akan masukkan crank gear pun sama, jangan terbalik. Masukkan dengan perlahan-lahan. Okey, tolak sampai dia rapat ke plate. Okey, dan sekarang ni kita double confirm dia punya timing pada bahagian bawah dalam keadaan yang baik. Okey, baik, sekarang ni kita dalam proses pemasangan tensioner bearing yang baru Okey, ini adalah tensioner bearing yang baru. Lepas tu kita akan masukkan dia punya spring. Dan sekarang ni saya akan masuk just nak bagi, nak kata ikat tu pun tak, macam nak bagi dia lekat je lah dia punya bolt ni, sebab tak nak bagi spring dia tu terkeluar. Okey, lepas tu apa yang kita akan buat, kita akan ambil screwdriver, kita paut dan kita akan tolak. Kita akan tolak dekat sini macam ada satu macam lekuk tu kan. So kita akan tolak dengan jari. Macam tu je. Okey, beres. Okey, and then kita perlukan bantuan screwdriver. Kita ambil paut dekat mana-mana, and then kita akan kiau dia naik ke atas. Bila dah nampak lubang dia punya thread dia, saya akan masukkan dia punya bolt 12mm. Okey, masukkan bolt dia. Lepas tu kita akan macam biasa, kita tarikkan tensioner tu ke belakang. Lepas tu kita ikat balik dia punya bolt dia tu supaya belting tu senang nak pasang. Okey? Okey, masa yang ditunggu-tunggu. Sekarang ni kita akan pasang timing belt yang baru. Apa yang saya nak bagi tahu, anda tengok gambar marking dia punya anak panah dekat sini kan. Pastikan dia anda pasang dia ikut arah rotation engine jangan pasang terbalik. Saya mula pasang timing belt pada sebelah camshaft atas dulu macam ni. Untuk memudahkan urusan, saya akan ikat dengan menggunakan kabel tie supaya dia tak miss gigi, tak miss mata lah. Lepas tu saya akan masukkan ikut celah tensioner macam ni, dan akhir sekali barulah saya akan tekan masuk pada sebelah crank gear. Untuk crank gear sini pastikan dia masuk dalam keadaan yang baik. Pemasangan mesti kemas Okey, baik, cara nak set ketegangan timing belt dia macam ni. Kita akan loosekan dulu bolt size 12mm tensioner. Bila kita dah loose, spring tu dia akan tolak tensioner tu ke arah depan. Okey Lepas tu kita ambil screwdriver yang besar macam ni, kita letak dekat bawah dan kita akan kiau dia. Okey, kita kiau dia dan ketegangan timing belt tu dia akan lebih tegang lah. Lepas tu kita keluarkan screwdriver tu, kita akan mula pusing crank gear lebih kurang dalam 4 gigi ke 5 gigi. Kita buat macam ni supaya ketegangan timing belt tu dia akan selaras tau, ke semua sekali. Okey, bila dia dah selaras, kita ambil balik screwdriver, kita letak balik dekat bawah dekat sini. Okey, kita akan tolakkan dia agak-agak lah, janganlah ketat sangat. Okey, lepas tu barulah kita akan ikat balik bolt 12mm, dan pada masa yang sama bolt 14mm tensioner spring dekat sini pun kita ikat sampai ketat. Barulah kita boleh keluarkan screwdriver. Alright, kalau anda dah dapat ketegangan timing belt yang macam ni, kira sangat perfect dah lah. Tak terlalu kendur sangat dan tak terlalu tegang sangat. Macam ni, kalau dia dah boleh gerak-gerak sikit-sikit macam ni, perfect lah tu. Bila marking atas bawah dah ngam, kita potong je kabel tie tu. Okey, bila kita dah siap pasang timing belt, kita akan pusing crank pulley secara manual. Lebih kurang 2-3 kali pusingan Kita buat macam ni supaya kita nak baca balik timing marking atas dan bawah tu. Sekarang ni kita double confirm balik timing marking Crank gear titik dekat sini, dia dah betul-betul bertemu dengan titik dekat pada bahagian dinding kat sini. So bawah marking dalam keadaan yang baik.
dekat atas ni, nampak dekat anak panah dekat sini. Okey, dia dah bertemu ngam-ngam dekat anak panah pada head dekat sini. Okey, so marking atas dan bawah dalam keadaan yang baik. Pasang semula timing cover pada bahagian bawah. Masukkan semula crankshaft puli pada bahagian dalam, crankshaft puli pada sebelah luar, dan juga dia punya washer. Ada satu washer dekat sini. Okey, lepas tu kita attachkan segala bolt dan kita ikat balik bolt 19mm sampai ketat. Alright. Okey, belting tiga beradik ni anda jangan lupa untuk pasang semula. Dekat sini kita ada belting power steering pump, belting alternator dan belting compressor aircon. Untuk tiga-tiga belting ni saya tak tunjuk cara pemasangan sebab cara pemasangan dia sangat-sangat senang. Anda cuma terbalikkan saja cara yang anda buka ketiga-tiga belting tadi tu. Ketatkan juga bolt 17mm camshaft pulley. Semasa enjin running, apa yang anda kena dengar adalah pastikan tak ada bunyi yang pelik-pelik. Contohnya enjin knocking ataupun ada bunyi masalah dia berdengung dan sebagainya. Pastikan kesemua belting dipasang dalam keadaan yang ketat dan tegang. Dan tengok juga pada bahagian underneath, pastikan tak ada sebarang leaking. Coolant ke, minyak enjin ke. Untuk kes ni semuanya dalam keadaan yang kering dan saya tak ada dengar bunyi yang pelik-pelik. Akhirnya kita dah berjaya pasang timing belt, tensioner dan oil seal serta macam-macam lagi lah. Dekat sini adalah barang-barang yang lama yang kita dah buang. Sini kita ada timing kit merangkumi timing belt. Lepas tu sini kita ada tensioner bearing yang lama, oil seal yang dah rosak dan 3 jenis belting beradik yang kita dah keluarkan. Anda boleh DIY sendiri dekat rumah. Asasnya dia punya basic dia saya dah bagi. Dan kepada anda yang nak beli, saya dah sediakan link di description box. Dekat bawah anda boleh beli dengan pucungauto.com. Kita jumpa lagi untuk video akan datang.